Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memulakan pembentangan teknologi tradisional dalam warisan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ani Syafiqah binti Zulkifli. Yang kedua, Dayang Nur Rahanah binti Muhammad Yusri. Dan yang ketiga, Nur Haiza binti Kadir. Tajuk tugasan bagi kumpulan kami adalah kajian terhadap senjata tradisional masyarakat Melayu dan penelitian terhadap teknologi tradisional dalam warisan. Seterusnya, bagi pengenalan tajuk ini, masyarakat pada zaman dahulu menjadikan senjata sebagai bahan utama dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat pelbagai jenis senjata tradisional yang digunakan oleh masyarakat Melayu terdahulu, antaranya ialah pedang. Setiap senjata mempunyai nilai-nilai estetikanya yang tersendiri. Selain itu, senjata tradisional ini juga mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya ialah senjata ini digunakan sebagai pertahanan diri mereka. Hal ini demikian kerana masyarakat pada zaman dahulu hanyalah menggunakan senjata seperti ini sebagai satu alat pertahanan diri daripada ancaman musuh selain melakukan serangan ke atas pihak musuh. Senjata ini juga dijadikan sebagai satu simbol kemewahan sesuatu golongan masyarakat terdahulu. Kemewahan itu dapat dilihat pada jenis bahan yang digunakan dan motif yang terdapat pada senjata tersebut. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa senjata tradisional terdahulu telah menjadi simbol yang terpenting kepada taraf ekonomi sesuatu golongan masyarakat. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai pernyataan masalah terbahagi kepada 7, iaitu senjata tradisional adalah warisan orang Melayu dan merupakan keperluan asas dalam kehidupan orang Melayu. Yang kedua, pedang terbahagi kepada pelbagai jenis, iaitu pedang Melayu, pedang panjang, pedang samurai dan pedang Arab. Yang ketiga, pedang Melayu juga terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu pedang buaya berenang, pedang sundang, pedang anak buaya, pedang cenakas dan pedang jenawi. Yang keempat, pedang mempunyai bilah panjang yang tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal yang dibuat daripada logam seperti keluli atau besi. Seterusnya adalah daya ketahanan bergantung kepada jenis-jenisnya. Yang keenam, motif dan corak yang diaplikasikan dapat mempengaruhi nilai estetika pada pedang tersebut. Dan terakhir sekali adalah motif yang digunakan adalah seperti motif flora, fauna dan geometri. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai persoalan kajian terbahagi kepada 2, iaitu apakah langkah-langkah yang diambil untuk memelihara pedang Melayu dan apakah inovasi yang boleh memberi kesan kepada keunikan pedang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai objektif kajian terbahagi kepada 3, iaitu mengkaji proses-proses pembuatan pedang. Yang kedua, mengkaji keunikan yang terdapat pada pedang. Dan terakhir sekali adalah mengenal pasti fungsi-fungsi pedang. Batasan kajian. Pengkaji melakukan analisis pada bahagian pembuatan pedang dibesar. Pengkaji telah menetapkan tema yang umum, iaitu kajian kesenian inovasi senjata tradisional. Melakukan kajian menggunakan kaedah temu bual dan melawat bengkel. Pengkaji mengunjungi kediaman penemu bual bersama-sama ahli kumpulan. Menjalankan kajian bersama-sama walaupun memilih senjata yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Metodologi kajian. Membincangkan instrumen kajian, prosedur atau proses menganalisis. Merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis. Cara mendapatkan maklumat ialah temu bual, rujukan perpustakaan, instrumen kajian, pemerhatian, pemilihan penemu bual, penyediaan soalan temu bual. Terdapat 5 analisis kajian. Yang pertama ialah soalan temu bual yang telah dianalisa. Yang kedua ialah maklumat penemu bual. Yang ketiga, maklumat mengenai soalan proses pembuatan pedang. Yang keempat ialah maklumat mengenai soalan keunikan pedang. Dan yang terakhir ialah maklumat mengenai soalan fungsi pedang. Apa yang dapat saya simpulkan
Pedang merupakan salah satu senjata tradisional yang mempunyai pelbagai keunikan yang tersendiri. Namun begitu, pedang kurang diberi perhatian dalam kalangan masyarakat sekarang. Fungsi pedang sangat khusus dan membuat ramai beranggapan ianya tidak patut dibeli. Oleh itu, semua pihak dan masyarakat perlulah mengetengahkan lagi keunikan pedang ini dengan mengadakan pameran-pameran ataupun kejohanan pedang dari segi kecantikan dan nilai estetika supaya pedang makin dikenali ramai dan boleh dijadikan sebagai koleksi. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.